Hello, good morning and Assalamualaikum kepada semua pelajar. Okay, today we will learn about the new subtopic for this chapter, okay, jisim dan inertia. Okay, masa tingkatan 1, okay, kamu dah belajar mengenai istilah jisim. Okay, adakah kamu masih ingat? Okay, apa itu jisim? Okay, jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam satu objek. Okay, unit SI bagi jisim adalah kg ataupun kilogram. Okay, ini adalah contoh kita ambil jisim bagi satu biji apple. Okay, inertia. Okay, inertia, apa pula inertia? Okay, inertia ialah sifat semula jadi satu objek yang cenderung untuk menentang. Okay, dia nak menentang sebarang perubahan keadaan objek asal. Maksudnya dia stay kepada tempat asal dia. Dia nak stay pada tempat asalnya dalam keadaan pegun ataupun sedang bergerak. Okey, inertia ni bukan kuantiti fizik yang mana kita tak boleh ukur dia. Okey, so dia tak ada nilai dan tak ada unik. Okey, di sini saya akan bagi dua contoh bagaimana inertia berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okey, keadaan yang pertama apabila shilling ni diletakkan di atas satu cardboard. Okay, diletakkan di atas cardboard. So, objek duit shilling ini dalam keadaan pegun. Okay, dalam keadaan pegun. Dan apabila cardboard ini ditarik, duit shilling ini akan terjatuh ke dalam gelas. Okay, maksudnya duit shilling ni dia masih lagi berada di kedudukan asal. Inilah yang kita panggil sebagai inertia. Yang mana inertia duit shilling itu akan mengekalkan keadaan asal, iaitu keadaan dia iaitu keadaan pegun. So duit shilling ni dia tak bergerak Dia tak bergerak bersama dengan cardboard. Cardboard ni kita tarik tapi duit shilling dia stay kepada tempat asalnya. So dia pun jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Kan kita dah belajar mengenai daya graviti, iaitu daya graviti dia akan ke bawah. Okey. Keadaan seterusnya ini dalam keadaan yang bergerak. Tadi dalam keadaan pegun. Pernah tak kamu berdiri di atas kereta api ataupun di dalam bas, yang mana kereta api itu dia akan bergerak bersama-sama. So kamu akan bergerak bersama-sama dengan kereta api tersebut. Bila kereta api itu diberhentikan tiba-tiba, selalunya bas lah kan, tak sesuai pula kereta api. Tiba-tiba badan penumpang tersebut akan ke bawah. Kau nampak kan? Badan dia akan ke bawah, akan ke hadapan. Badan dia akan ke hadapan. Dan ini inertia di sini, inertia penumpang itu dia akan mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu dalam keadaan bergerak. Maka penumpang tersebut dia akan meneruskan gerakannya ke hadapan dia. So that's why bila kereta api ini tiba-tiba berhenti, badan dia akan ke hadapan. Maksudnya masih mengekalkan kedudukan asalnya. So di sinilah inertia berfungsi. Okey, so inertia sejajar dengan hukum gerakan Newton yang pertama, oleh Sir Isaac Newton, iaitu hukum gerakan Newton pertama yang menyatakan bahawa objek yang kekal ataupun objek yang asal dalam keadaan pegun, asal sama ada di dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak, jika tiada daya, tak ada daya luar yang bertindak terhadapnya. So tak ada daya luar yang bertindak ke atasnya. So maksudnya hukum gerakan Newton pertama menyatakan suatu objek akan kekal. Dia akan kekal pada keadaan asalnya, jika tiada daya di luar yang bertindak ke atasnya. Hubungan antara jisim dan inertia. Inertia satu objek dipengaruhi oleh jisim sesuatu objek tersebut. Ini kamu kena lihat, semakin besar jisim objek, semakin besar inertia objek tersebut. Semakin besar jisim, semakin besar inertia. Kamu boleh tengok keadaan di sini. So ini dia troli dia kosong, tak ada barang.
Yang ini troli dia penuh dengan barang. So, jisim troli yang kosong ni, jisim troli yang kosong ni dia lagi kecil. Maka di sini inersia dia pun akan menjadi kecil. So, ini menjadikan troli ni mudah untuk ditolak ke hadapan sebab jisim dekat dalam troli ni tiada. Kemudian kita bandingkan pula dengan troli yang mempunyai barang ataupun jisim di dalam troli ini banyak. So dipenuhi dengan barang dan lebih besar, oleh itu inersianya lebih tinggi. So jisim besar, inersia besar. Troli itu akan susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Kemudian hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji menggunakan rencana inersia yang mana ini dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Eksperimen 11.3. Nanti eksperimen 11.3 akan kita buat. Yang mana pengapit G ni saya letakkan. Kita akan letakkan dengan kita apitkan bilah gergaji. Kemudian plastisin ini kita akan ubah dia punya jisim. So maksudnya manipulasi pemboleh ubah manipulasi di sini adalah jisim plastisin. Dan kita nak lihat apa? Kita nak lihat tempoh ayunan bilah gergaji. So di sini kita malakan, maksud kita samakan adalah panjang gergaji yang berayun. So sepanjang di sini, bilah gergaji di sini kita kekalkan ataupun kita tetapkan. So nanti jisim plastisin kita akan bezakan, kita akan tambah sehinggalah 70 gram dan kita akan catatkan masa untuk 10 ayunan menggunakan stopwatch. Kemudian kita tengok berapakah tempoh masanya. Kesan inersia dalam kehidupan seharian. Inersia ni dia ada kesan positif dan negatif dalam kehidupan. Kesan positifnya, bila kepala tukul ni longgar, boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. Hentakan yang laju akan menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Sama juga dengan konsep apabila payung yang basah. Payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung tersebut dengan laju dan disebabkan inersia tersebut, titisan hujan akan terus bergerak. Walaupun payung tersebut berhenti berputar, maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Kesan negatif pula. Kesan negatif bila pernah tak kamu tak pernah lagi memandu bila ataupun kamu duduk dalam kereta mesti kena pakai seat belt dan di dalam kereta juga sudah dilengkapkan dengan tali pinggang keledar dengan beg udara kat sini, airbag. Airbag udara kat sini. So bila kamu pakai tali pinggang keledar dekat sini, badan kamu tiba-tiba kalau kamu tekan brake, badan kamu akan ke hadapan. So di sini fungsi tali pinggang ini akan mengekalkan dia akan menghalang daripada badan kamu ke hadapan. So kat sini kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu. Oleh itu kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan inersia. Dan sama juga kalau kamu naik kapal terbang. Kapal terbang ni berjisim besar. Dia tak dapat berhenti pada jarak yang pendek. Ini disebabkan oleh inersia. Oleh itu pernah tak tengok kat lapangan terbang yang mana landasan kapal terbang tu panjang. Kenapa dia dibina panjang? Sebab kapal terbang tu dia memerlukan masa untuk mendarat dengan selamat. Nanti sila buat praktis formatif 11.4. Dia minta maksud dan contoh dalam buku teks tadi ada dan hubungan jisim dan inersia. Yang tadi kita belajar semakin tinggi jisim semakin tinggi inersia. So dah siap 11.4. So nanti untuk sebelum buka sekolah untuk minggu hadapan, sila lengkapkan praktis sumatif 11. So minggu depan sehingga minggu depan sila lengkapkan praktis sumatif 11 nombor 1 sehingga nombor 7. Cabaran minda pun boleh untuk
cuba. Okey, 8 dan 9. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih.